Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rabidah Adam binti Asyari, nombor mantik 187453, akan mengulas berkaitan dengan artikel iaitu yang bertajuk kedudukan akal dan wahyu dalam perujahan ilmu mantik. Berdasarkan pengenalan artikel tersebut, apa yang dapat kita saya rumuskan ialah akan memainkan peranan penting dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Dengan akal, manusia boleh melakukan pelbagai perkara yang mereka inginkan. Namun begitu, akal saja tidak cukup. Manusia memerlukan wahyu sebagai panduan dan bimbingan hidup mereka. Kehidupan manusia yang kadang-kadang turut mengambil menyebabkan akal sebagai pelengkap, menyebabkan wahyu sebagai pelengkap dalam kehidupan mereka. Oleh itu, akal dan wahyu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan pada bahagian definisi akal. Berdasarkan artikel yang dipilih, dapatlah dirumuskan bahawa definisi akal adalah suatu kemampuan dan kegunaan khas daripada Allah SWT kepada manusia sahaja. Hal ini kerana, menurut Ibn Sina, manusia mempunyai kemampuan yang lebih, iaitu sebanyak 7 kemampuan berbanding tumbuhan dan haiwan. Antara kemampuan tersebut adalah seperti makan, tumbuh, berkembang biak, pengamatan berkenaan hal-hal yang istimewa, pergerakan di bawah kekuasaan, mengetahui hal-hal yang umum dan memiliki kehendak memilih yang bebas. Jadi suka saya terangkan di sini mengenai definisi akal dari sudut Islam dan juga Barat. Baik. Menurut Islam, Islam melihat akal dari segi sudut zahir dan batin. Dengan adanya akal itu, jiwa dapat mengetahui dan mengenal sesuatu yang makul, yakni yang dapat difikir, dan mahsus yang dapat dikesan oleh panca indera. Manakala dari menurut Barat pula, mereka mengiktiraf akal hanya dari sudut zahir. Akal ialah sebuah fakulti yang melibatkan kesedaran mengingat, mempertimbang, menilai dan menentukan sesuatu. Jadi, dapatlah disimpulkan bahawa akal adalah suatu naluri, tabiat dan hakikat semula jadi yang ada pada manusia. Melalui hakikat dan naluri tersebut, manusia itu mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima segala ilmu pengetahuan yang diajar. Akal menurut pengertian Islam bukanlah semata-mata akal yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ilmiah, tetapi juga lebih daripada itu, ialah akal yang boleh menimbangkan antara perkara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang palsu, dan akal itu tunduk pula kepada wahyu ilahi. Justru itu, akal seharusnya digunakan dengan sebaiknya dalam menjalani kehidupan sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Okey, seterusnya definisi wahyu. Wahyu berasal daripada perkataan bahasa Arab. Ia memiliki erti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Manakala dari segi istilah syarak, pemberitahuan Allah SWT kepada orang yang suci lagi terpilih di kalangan hambanya mengenai apa yang dikehendakinya, sama ada hidayah ataupun ilmu dengan cara rahsia atau tersembunyi dan juga luar biasa. Jadi secara umumnya, wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah, iaitu kalamullah yang disampaikan kepada para rasulnya. Contoh wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Cara turun wahyu ada beberapa perkara. Antaranya mimpi yang benar. Sabda Rasulullah SAW, awal mula wahyu datang kepadaku adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah baginda bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Cara yang kedua, malaikat mendatangi Nabi. Sabda Rasulullah SAW, kadang-kadang datang kepadaku bagaikan gemerincing lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Lalu ia pergi dan aku telah memahami apa yang telah dikehendakannya. Cara yang ketiga, malaikat menjelma sebagai seorang lelaki. Berdasarkan sabda Rasulullah, dan terkadang malaikat itu menjelma sebagai seorang lelaki, lalu ia berbicara kepadaku dan aku pun faham apa yang ia katakan. Okey, baiklah, saya akan menerangkan tentang wahyu dan akal menurut ilmu mantik. Tarifan ilmu mantik yang akan saya terangkan ini bukanlah menjadi tumpuan utama perbincangan. Namun dalam ilmu mantik, terdapat satu bahagian yang dinamakan pembagian hujah. Menurut ilmu mantik, hujah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu hujah akli dan hujah nakli. Hujah akli. Hujah akli ialah hujah yang diambil dari pemikiran akal.
Hujah akli pula merupakan perbincangan yang terdiri daripada 5 sumber, iaitu hujah burhan, hujah jadal, hujah khitabah, hujah syaar dan hujah sufasah. Yang pertama, hujah akli burhan. Hujah akli burhan ialah kias yang tersusun dari premis-premis yang kebenarannya telah terbukti. Yang kedua, hujah akli jadal. Hujah akli jadal ialah kias yang tersusun dari premis-premis yang masyhur yang berbeza kerana perbezaan waktu dan tempat atau kelompok sehingga premis itu dianggap benar menurut orang yang tertentu dan beradu alasan. Yang ketiga, hujah akli khitabah. Hujah akli khitabah pula ialah kias yang tersusun dari premis-premis yang diterima akal yang lahir dari sesuatu yang diyakini. Yang keempat, hujah akli syaar. Hujah akli syaar ialah kias yang tersusun dari premis-premis yang dapat membangkitkan semangat dan ketenangan jiwa dan memulihkannya. Yang terakhir sekali, kelima, hujah akli sufasah. Hujah akli sufasah merupakan kias yang tersusun dari frasa-frasa yang berupa ciptaan dan penipuan, di mana hujah akli sufasah ini sebenarnya bukan untuk digunakan ke arah hujah yang tidak bermanfaat. Sebaliknya adalah untuk difahami supaya dapat mengelakkan situasi menggunakannya, kerana terdapat pihak yang tidak mahu mendengar kebenaran. Okey, baik. Pembahagian ini merupakan pembahagian yang jelas, di mana ia membezakan antara hujah yang diambil daripada wahyu dan hujah yang didapati dari akal dan panca indera. Jadi kita teruskan lagi di bawah bahagian wahyu dan akal menurut ilmu mantik. Dari tadi kita dah bincangkan berkaitan pembahagian hujah akal. Betul, akal dan panca indera memainkan peranan yang penting dalam kita menyusun, mencari kebenaran dan mencari yang bukan kebenaran. Namun kita tidak boleh nafikan bahawa wujud unsur kedua yang kita tidak boleh tolak selaku umat Islam, iaitu hujah wahyu. Okey, hujah wahyu ini terbahagi kepada dua, iaitu hujah Al-Quran dan hujah As-Sunnah. Hujah Al-Quran ini apa? Iaitu hujah Al-Quran, iaitu kalam-kalam Allah yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah itu ialah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi daripada segi percakapan, perbuatan ataupun takrir Nabi. Benar, kalau kita lihat, tidak semua perkara yang boleh dilihat boleh didapati dengan hanya melalui panca indera, terutamanya perkara-perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat seperti syurga, neraka, malaikat dan sebagainya. Sebab itulah penting kita selaku umat Islam mempunyai dua sumber rujukan yang utama. Yang pertama akal dan yang kedua adalah daripada nakli kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi peranan ilmu mantik ini adalah meletakkan jambatan, menterkaitkan akal dan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita dapat fahami, kita belajar dengan benar ilmu mantik ini, kita tidak akan nampak bahawa wujudnya percanggahan di antara akal dan nakal, iaitu tidak akan ada percanggahan di antara Al-Quran dan As-Sunnah serta akal kita. Sebab perkara inilah yang dipandu, sebab kita faham secara akal sihat kita bahawa perkara-perkara ini adalah perkara yang diterima pakai oleh kita selaku umat Islam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan perbincangan ini. Saya akan menerangkan analisis kedudukan wahyu dan akal dalam penyelidikan. Jika kaedah penyelidikan Islam menggunakan dalil nakli dan dalil burhan nakli untuk mengatur kedudukan wahyu dan akal dalam penyelidikan, kedudukan wahyu dan akal mestilah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, 6 hujah dalil akli burhan boleh diterima secara prinsip selagi tidak bercanggah dengan hujah dalil nakli, iaitu wahyu. Ini bermakna wahyu menjadi rujukan utama bagi kaedah penyelidikan Islam. Yang kedua, hujah dalil akli burhan tidak disebut dalam kitab wahyu dan boleh digunakan sebagai teori semasa
yang memerlukan kajian lanjut selagi tidak bercanggah dengan wahyu. Pada masa yang sama, hujah dalil akli burhan boleh dibantu dengan hujah dalil akli. Ini menjadikan kaedah penyelidikan Islam lebih luas kerana dibantu dengan wahyu, iaitu dalil nakli. Yang ketiga, dalil akli burhan boleh digunakan untuk menerangkan atau menyokong ataupun merasionalkan wahyu. Namun, dalil akli burhan tetap menjadi dalil akli burhan dan boleh dicanggah dengan dalil yang setara. Hanya dalil nakli sahaja yang kebal dan tidak boleh bercanggah antara satu sama lain. Ini bermakna sebarang kajian yang menyangkal hujah akli burhan yang memihak kepada hujah nakli adalah sanggahan hujah akli burhan, bukannya hujah nakli. Yang terakhir, perkara keempat ialah pengajian Islam dan fiqh hendaklah menerima dan mengikut dalil nakli sama ada ia boleh dirasionalkan ataupun tidak. Okey, saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, berkaitan antara bahan bacaan ataupun artikel yang kami pilih dengan ilmu mantik iaitu al-qadim wal al-hadis dengan ilmu al-bahthu wal munazarah. Mantik ataupun logik adalah sebuah ilmu, alat atau pengantar yang membahaskan kaedah-kaedah untuk berfikir secara tepat dan sistematik yang seterusnya dapat menentukan setiap pemilihan dan keputusan manusia bagi menghadapi sesuatu urusan. Akal juga digunakan dalam membina hujah. Hujah yang dibina dengan menggunakan ilmu mantik yang betul akan menjadikan hujah adalah benar dan tepat. Walau bagaimanapun, akan muncul perbezaan pendapat dalam hujah-hujah yang dikemukakan. Hal ini mendorong ke arah berlakunya perdebatan. Ilmu mantik dan ilmu perdebatan adalah saling berkait. Hal ini selari dengan penjelasan yang diterangkan oleh penulis dalam kitab Al-Bahsu wal Munazarah, iaitu berkaitan dengan perdebatan. Konsep ini digunakan adalah untuk mencapai kebenaran berhubung tajuk ini perselisihkan. Sebagai kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa akal memainkan peranan penting dalam penyidikan di samping meletakkan asas utama iaitu wahyu sebagai rujukan pertama. Akal dan wahyu memainkan peranan penting dalam menghasilkan penyelidikan yang bermutu dan tepat. Akal sebagai jalan dan wahyu sebagai bimbingan dan panduan untuk memperolehi hasil penyelidikan yang menepati piwaian telah diletakkan. Sampai di sini saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.